Bismillah. InsyaAllah tuan-tuan, kita mulakan dulu tadabbur kontok pagi ni. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan sebab berada depan komputer masing-masing, berada depan phone masing-masing untuk siri tadabbur kontok hari ini. Hari ini adalah 14 Mac. Hari ini adalah tadabbur kontok yang ke-96. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, untuk tadabbur kontok yang ke-96 pagi ini, kita nak bercakap tentang isu apa? Kita masih bercakap tentang tema Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita recall apa yang telah kita dah tahu tentang tema Muhammad sebelum ini. Tuan-tuan, kita tahu bahawa semua para rasul selepas Nabi Ibrahim adalah penerus legasi Ibrahim, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahawa baginda Nabi Muhammad adalah hasil daripada doa Nabi Allah Ibrahim. Kita tahu bahawa baginda dijanjikan kedatangannya dalam Taurat Musa. Kita tahu bahawa baginda dikhabar gembirakan kedatangannya dalam Injil Isa. Terkumpul semua wahyu pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada wahyu-wahyu rasul sebelum, terkumpul pada baginda Nabi Muhammad. Yang kelima, baginda mewarisi syariat akidah para rasul. Dan sekaligus yang keenam, umat baginda menjadi saksi kepada umat-umat yang lain. Kerana kita berkongsi akidah yang sama, umat baginda Nabi Muhammad menjadi saksi kepada umat-umat yang lain, sekaligus baginda menjadi saksi kepada kita selaku umat baginda. Yang ketujuh, baginda adalah tukang baca, pembaca dan juga pengajar wahyu. Baginda bacakan wahyu Quran kepada kita, dan baginda juga yang ajar Quran kepada kita, ajar wahyu kepada kita. Selain itu, baginda adalah pemberi amaran, baginda adalah pembawa khabar gembira, baginda saksi, baginda adalah da'i, penyeru, dan baginda adalah sirajan munir, lampu yang menerangi setiap manusia. Baginda adalah uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik untuk setiap manusia. Contoh terbaik, contoh siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga adalah pembuat keputusan, qadi. Kita telah bincang bahawa baginda adalah qadi, pembuat keputusan dalam urusan manusia seluruhnya. Baginda adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi, seal of the prophets. Dan baginda selaku penutup para nabi itu juga menutup para nabi dari kalangan Bani Israel. Sekaligus, sesi yang lalu kita telah pun discuss bahawa baginda menjadi rasul buat termasuk untuk ahli kitab. Baginda selaku penutup ataupun seal para nabi, para rasul, baginda juga seal kepada para rasul dari kalangan Bani Israel, para rasul dari kalangan ahli kitab. Saya rasa tuan-tuan semua telah pun tahu bahawa rasul dari kalangan Bani Israel ini berakhir dengan Nabi Isa AS. Selepas Nabi Isa AS, tiada lagi rasul selepas Nabi Isa AS dari kalangan Bani Israel. Sebaliknya, selepas Nabi Isa AS, rasul berikutnya datang dari kalangan yang disebut sebagai ummi, disebut sebagai nabi, satu orang nabi dari kalangan bukan Bani Israel. Istilahnya adalah ummi, yang mana istilah dalam Bible, golongan ummi ini disebut sebagai Gentiles. Gentiles maksudnya bukan Bani Israel. Maka hari ini tuan-tuan, hari ini kita nak semak daripada surah Saba. Surah Saba, surah ke-34 dalam Quran, ayat 28. Satu ayat sahaja. InsyaAllah ringkas, satu ayat sahaja. Surah Saba, surah ke-34, ayat 28. Allah menjelaskan, jom kita semak. Wama arsalnaka, tidaklah kami utuskan kamu. Kamu dalam ayat tu seorang sahaja. Jadi kamu dalam ayat tu merujuk kepada baginda Nabi Muhammad. Wama arsalnaka, tidak kami utuskan kamu Muhammad illa kaffatan linnas, melainkan untuk seluruh manusia, semua sekali. Kaffah, all together, semua sekali. Asal namanya manusia, kaffah, semua sekali. Baginda kamu Muhammad diutuskan untuk seluruh manusia. Tugas kamu untuk seluruh manusia ni apa dia? Basyiran wa nadhira, pembawa khabar gembira ataupun pemberi amaran. Ingat tuan-tuan, kita pernah bincang ni. Pembawa khabar gembira, Bashir,
dan juga pemberi amaran, nazir. Bashir dan nazir ini, Bashir khabar gembira bagi orang yang beriman, yang ikut baginda. Baginda diutuskan buat orang-orang yang beriman kepada baginda, yang mana baginda akan beri khabar gembira kepada orang yang beriman kepada baginda. Dan nazira, baginda beri amaran. Amaran diberikan kepada yang ikut baginda dan yang tak ikut baginda. Soalannya, siapakah mereka yang baginda diutuskan untuk beri amaran dan juga beri khabar gembira ni? Dan of course lah, dengan sifat-sifat yang kita sebut, tugas-tugas yang kita bincang sebelum ni, kafatan linnas, seluruh manusia semua sekali. So tuan-tuan, baginda Nabi Muhammad bukan hanya diutuskan kepada golongan ummi dari kalangan Arab. Baginda bukan hanya menjadi rasul kepada ahli kitab, Bani Israel, Yahudi dan Nasara. Bahkan lebih daripada itu, ayat ini menjelaskan bahawa baginda diutuskan kafatan linnas, seluruh manusia, semua sekali. Baginda diutuskan untuk seluruh manusia, semua sekali. Bila sebut seluruh manusia semua sekali, tuan-tuan, saya buat penekanan tu, seluruh manusia semua sekali. Itu saya buat tahqiq, penekanan kat situ. Apa maksud baginda diutuskan kepada seluruh manusia semua sekali? Itulah maksudnya. Nak cakap macam mana lagi? Itulah maksudnya. Maksudnya, tiada yang boleh claim bahawa Muhammad bukan untuk dia. Tiada siapa boleh claim bahawa aku berpada dengan Rasul bukan Muhammad. No. There is no such thing as satu orang boleh claim bahawa dia mengikut agama yang benar tapi tak melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kedatangan baginda. Kalau sebelum tu cerita lain. Ni kita cerita selepas. Selepas kedatangan Nabi Muhammad, agama yang benar itu mesti melalui jalan baginda Nabi Muhammad. Muhammad, he is the truth. Dia adalah kebenaran. He is the way. Dia adalah jalan. He is the light. Dia adalah cahaya yang menerangi hidup satu orang. He is the truth. He is the way. He is the light. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda lah selaku penutup para nabi, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Musa dan nabi-nabi sebelum. Baginda juga adalah penutup mana-mana orang yang berkongsi tentang wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Selepas baginda, akan ada orang yang menyambung lidah wahyu ni. Maksudnya, selepas baginda Nabi Muhammad meninggal dunia, akan ada orang yang menyambung tugas menyampaikan wahyu. Namun, bukan wahyu yang baru. Kerana wahyu telah pun terputus dengan matinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda diutuskan kepada seluruh alam. Justru itu, bagi orang yang datang kemudian dan baginda Nabi Muhammad tak sempat jumpa orang itu, maka wahyu mana yang kita kena sampaikan kepada orang tu? Jawapannya, wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Kerana baginda diutuskan kafatan linnas, kepada seluruh manusia all together. Maka tuan-tuan, selepas kedatangan Nabi Muhammad, pertama, tak boleh ada orang claim dia terima wahyu yang memberi khabar gembira dan juga pemberi amaran kepada orang lain. Tak boleh. Sebaliknya, orang-orang yang datang kemudian, para da'i, para pendakwah, para penyeru yang datang kemudian, mereka perlu sampaikan kalam baginda dan wahyu yang datang melalui baginda. Kalam baginda bermaksud hadis-hadis baginda. Wahyu yang datang melalui baginda bermaksud Quran. Maka tuan-tuan, penyambung legasi baginda nanti tak akan bawa wahyu baru. Penyambung legasi baginda Nabi Muhammad akan bawa kalam baginda dan juga wahyu daripada Quran yang datang melalui baginda. Tuan-tuan, kenapa kalam baginda ni penting? Hadis. Kenapa hadis baginda penting? Sebab telah kita discuss sebelum ini bahawa terkumpul semua wahyu kepada baginda Nabi Muhammad. Dan bila saya sebut terkumpul semua wahyu pada baginda Nabi Muhammad, kalau tuan-tuan ingat balik, wahyu-wahyu itu terkumpul diwahyukan semula kepada baginda dalam bentuk Al-Quran, dan sebahagiannya diwahyukan semula kepada baginda dalam bentuk hadis. Lalu sebahagian hadis-hadis itu, bahkan insya-Allah semua hadis-hadis itu sampai kepada kita melalui gerak kerja para alim ulama kita menyampaikan wahyu-wahyu dan menyampaikan hadis-hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nazira.
Tidak kami utuskan kamu Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, semua sekali, sebagai pembawa khabar gembira dan sebagai pemberi amaran. Sambungan ayat tu, walakinna, namun aksarun nas, kebanyakan orang ramai, kebanyakan manusia, la ya'lamun, mereka tak tahu lagi. Kebanyakan manusia tak tahu lagi bahawa ini satu orang Rasul untuk seluruh alam. Maka tuan-tuan, tugas tuan-tuan selaku umat Muhammad, ingat, kita umat Muhammad akan jadi saksi kepada umat-umat yang lain kan, terhadap semua orang yang lain kan. Maka tuan-tuan, untuk melayakkan tuan-tuan menjadi saksi kepada umat-umat yang lain, termasuk umat-umat yang terdahulu, maka tuan-tuan hendaklah sampaikan kepada aksarun nas, kebanyakan manusia yang masih dalam kategori la ya'lamun, belum tahu. Maka tuan-tuan, tugas kita selaku umat Muhammad yang nanti akan menjadi saksi kepada seluruh alam, kepada umat-umat yang lain, kepada manusia yang lain, kita perlu cari mana dia aksarun nas, mana dia kebanyakan manusia dalam kategori la ya'lamun, yang belum tahu. Maka kita yang dah tahu, kita umat Muhammad yang dah tahu tentang baginda Nabi Muhammad, yang dah tahu tentang wahyu yang turun melalui baginda, tugas kita untuk menyampaikan, menyambung lidah wahyu itu, menyambung lidah baginda Rasul. Kita akan meneruskan tugas para Rasul tersebut untuk sampaikan kepada manusia yang majoriti ini. Maka tuan-tuan, sebagai kesimpulan, tuan tengok rajah ini, maka baginda Nabi Muhammad ditugaskan sebagai penyampai khabar gembira dan pemberi amaran, Bashir wa Nazir. Untuk siapa? Para Nabi yang lain. Setiap para Nabi yang lain itu, kebanyakan mereka diutuskan kepada satu-satu umat, kepada satu-satu kaum sahaja. Namun kepada baginda Nabi Muhammad sebaliknya, audien baginda Nabi Muhammad adalah kepada seluruh umat manusia. Dan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bangga dengan Nabi tuan-tuan Muhammad? Komen di bawah. Komen di bawah. Baginda Rasul buat seluruh alam, saya bangga jadi umat Muhammad. Komen di bawah tuan-tuan. Baginda Rasul untuk seluruh alam, saya bangga jadi umat Muhammad. Tuan-tuan komen di bawah. Baginda Rasul buat seluruh alam, saya bangga jadi umat Muhammad. Semoga-moga tuan-tuan bangkit di akhirat esok, kita bangkit di akhirat esok sebagai manusia yang baginda menjadi saksi kepada kita, saksi yang membela kita, dan kita akan menjadi saksi buat umat-umat yang lain seluruhnya, insya-Allah. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu hari ni? Kalau tuan-tuan dapat sesuatu hari ni, komen di bawah dan share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. Tuan-tuan, cop. Tuan-tuan sedar something tak? Sebahagian tuan-tuan dah sedar, tapi sebahagian tuan-tuan belum sedar lagi. Tuan-tuan sedar something tak? Bagi tuan-tuan yang tak sedar, saya nak maklumkan bahawa video ini bukan video live. Selalunya tuan-tuan, bila kita buat tadabbur kontot, saya akan live pada pagi Isnin dan pagi Jumaat depan kamera, live dengan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan minta maaf, pagi ini, video ini bukan video live. Video ini adalah video rakaman. Sebab apa rakaman? Sebabnya tuan-tuan, pagi ini, di saat tuan-tuan sedang menonton video ini pada 14 Mac, pagi ini saya sedang bermusafir bersama keluarga saya. Oleh sebab kita tak mahu ada gangguan internet tak stabil kalau saya nak live dengan tuan-tuan pagi ini, maka sebab itulah saya record video ini terlebih dahulu. Dan inilah video rakaman, tuan-tuan je baru tengok. Saya record video ini terlebih awal supaya tuan-tuan boleh ikuti tadabbur kontot tanpa miss dan juga tanpa ada gangguan internet, insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan, pagi ini tadabbur kontot saya tak buat live, kita buat secara rakaman. Tapi live ataupun rakaman bermanfaat kan? Kalau bermanfaat, komen di bawah dan share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum. Pagi yang baik. Doakan keselamatan saya waktu musafir ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian sebentar tadi. Ini adalah nombor akaun infak yang biasa tuan-puan infakkan untuk program-program tadabbur di Al-Jibra. Namun tuan-puan, sehingga 10 April nanti, semua sumbangan yang masuk ke akaun ini akan kita kumpulkan untuk kita jayakan projek pindahkan asnaf 5 beradik. Satu projek infak kelolaan Al-Jibra. Jika tuan-puan ingin turut sama menyumbang, salurkan sumbangan anda ke nombor akaun yang tertera.
Semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Assalamualaikum.